5 bulan je own motor, saya terus ride yang maksimum punya. Kadang diorang dapat barang lama, tak dapat barang baru, minta ni tak dapat. So Fadli dah lama dalam pemotoran, Abang Lan pun dah tengok banyak pemotoran. Sebenarnya rumours ni betul ke tak sebenarnya? Dia bawa, dia melambung, jatuhlah longkang. So dia berani nak dan Bawa lagi. nak. So bapak dia support. Bapak dia ada input yang boleh bagi trip. So, bapak dia support. Okey, saya Muiz Aziz dan hari ini untuk podcast pertama kita bersama saya adalah Ahmad Fadli, pakar motor kita. Dengan Azlan Mubin, bekas pemain sepak takraw negara dan tak silap saya dah start main motor juga kan? Lebih kurang lah, tapi tak pakar lagi. Okey, Fadli, mungkin boleh start cerita pengalaman lah sebab saya dengar awak dah travel lebih kurang macam satu dunia ke atas motor ni? Basically kita panggil term sebagai overlander lah. Overland, kita travel overland lah. So recently saya ada travel daripada ride motor daripada London balik ke KL. Total distance of 22,500 km merentasi 17 buah negara. 17 17 buah negara. Macam mana boleh terasa nak join benda macam tu? Basically saya sebagai sports photographer. Untuk ride tu saya kira di hire lah sebagai fotografer untuk ekspedisi tu. Untuk ride tu lah. So itulah dia. Macam mana pengalaman tu lah? Apa favourite moment? Apa cabaran? Apa... Tak cepat sangat ni? Cepat kan? Tak ada. Relax je. Pengalaman dia lah. Basically untuk ekspedisi ni ride dia saja pun dah satu cabaran, tapi cabaran ekstra saya kena buat kerja sebagai fotografer untuk ride tu, itu ialah cabaran utama dia. Selain daripada tu cabaran lain daripada ride tu ialah cabaran mental lah. Mental lah? Sebab pasal ride tu mungkin ramai orang boleh ride lah kot, tapi buat mental tu kita nak tinggal family almost 3 bulan dan juga macam-macam dalam kepala lah. Sebab motor ni dia punya risiko dia tinggi. Kita yang pegang handle tu. Kalau kita yang silap, orang lain, kadang-kadang kita tak silap, orang lain silap pun boleh maut juga lah. Sebab perjalanan tu pun kalau kita duk hari-hari lalu jalan yang sama, kita dah boleh agak jalan tu macam mana. Sekarang ni kita jalan tu tak pernah lalu pun. So kita tak expect berapa benda ada kat depan. Orang bawa kereta negara, setiap negara pun dia orang bawa kereta, bawa motor pun cara dia pun lain-lain. Kita tak boleh nak harap dia orang bawa kereta ikut rule juga. So kalau dekat luar negara tu sebelum pergi kena ada international license semua macam. Benda paling wajib lah. Kena ada. First kali kena ada international license. Kita kena ada Pasport. Kena ada pasport lah. Kalau tak ada pasport macam mana? IC tak boleh? IC tak function. Lepas tu untuk serta negara dia perlukan kanet untuk kita bawa masuk ikut land border ni kan. Dan juga yang ketiga, macam China dia perlukan lesen temporary driving permit dekat China. Negara lain tak payah. Tak payah? Tak payah. Negara China kena ada driving permit, temporary driving permit dengan macam road tag kereta sementara, road tag motor sementara. Kita kena apply kat China. Yang negara lain semua tak ada masalah. Sebab kita tahu Fadli dengan Abang Lan memang sekufu, memang berpegang tangan duduk atas river. Abang Lan tak ada join ke benda macam ni? Kalau ikut nak join, tapi dia banyak hari. Halangan sebab satu kerja lah, patut kerja. Itu yang tak berpeluang lah. Faham. Tapi in the future? Future mungkin aku, tapi benda ni dia satu benda dia seolah pergi ride overland ni, dia macam mana orang nak peluang nak pergi haji Mekah, seolah macam mana orang pernah buat PhD, orang kata dia semua tu rezeki juga nasib. So pada saya lah, bila saya suka-suka ni, saya rasa benda ni pun bentuk benda rezeki. So Ahmad memang betul-betul saya rasa the right time, memang peluang tu datang, so dia pergi. Kalau ikut saya pun ada peluang, tapi tak, peluang tu ada halangan dia, so tak ada rezeki. Kalau time dah sampai, saya boleh jangkakan gambar atas river lah nanti. Itu. Okay, pilihan lah. Boceng Jangan pilihan lah duduk belakang. Tapi boleh tanya Lan lah, kalau cakap pasal motor kan. Pasal motor GS lah basically, motor besar ni. Lan sebelum ni, sebab saya memang motorsport sebenarnya, fotografer motor memang minat lah. Bila ada motor, Lan tak pelik lah saya ada motor.
Tapi macam mana boleh tanya Lan kot? Macam mana dia daripada tak minat motor langsung tiba-tiba boleh nak ada motor tu juga. Hari ni datang pun naik motor kan? Motor kecil lah. Macam mana Abalan? Kalau ikut betul lah, kalau ikut betul-betul minat nak milik motor besar, saya tak. Walaupun saya dah start buat motorsport on saya punya kerjaya kan, tapi betul-betul untuk minat milik motor besar saya tak. Saya tak minat, terutamanya GS lah, adventure bike. Tapi dia sebab tu lah, dia kadang macam ni, saya banyak amat baik, tapi bila kalau baik pun, dia pengaruh kawan baik pun, kalau tak ada minat tu, dia macam ni, dia tak datang, dia tak ni. Tambah Tapi bila mat pengaruh indirectly juga, bukannya, lah pasal tak, dia minat siapa perhati. Saya tak pernah cakap pasal nak beli, tak, saya usaha itu. Yang jadinya saya try bila nak deliver kan. Deliver. Waktu nak ambil motor. Nak ambil motor, saya nak balik seorang lagi punya kawan motor. So mat nak balik motor dia, so kena seorang lagi. So saya pun bawa, bila bawa motor GS ni, adventure bike ni, GS lah kita. GS spesifik lah. Spesifik kan GS first experience saya yang saya tak minat, memang betul motor ni bahaya. Bahayanya dia yang tak minat boleh jadi minat. Yang stigma saya rasa bahaya motor ni, sebenarnya tak pun, tak bahaya. Tak bahaya maksudnya kita nak handle dia sebab tu lah orang kata kalau pakai GS ni experience sempat masa nak pergi ambil, jumpa seorang abang ni otai yang experience pernah pakai superbike. Saya rasa apa brand semua dia dah pernah pakai Harley. Sebab dia kaya kot. Betul, dia cakap benda yang clear cut, dia dah pakai semua bike, tapi umur dia yang dah experience, dia rasa memang GS is the ultimate, the best bike untuk penutup dia. Experience sebagai bikers lah. So bila saya bawa, ikutkan saya punya Tangga kan? tangga perjalanan tu salah tu. lah. Saya bawa motor kecil terus lompat. Tapi good experience saya best lah, best. Kira macam Dia terus saya jadi minat. Dan saya rasa worst untuk pakai memang GS tu berbaloi lah, memang best. Atau cinta pada ride pertama lah. Lebih kurang. Ke surat dari Tuhan? Mungkin. Tapi dia punca bila dia dah start bawa motor tu. Kalau orang kata bawa GS ni, ni mesti nak jenis bawa pergi long ride ke apa. Masalahnya dia bawa daily ride. Oi, Pergi office bawa motor tu, macam saya sekarang ni, motor sebiji je ada. Pergi hantar sekolah pun bawa GS. Kalau orang kata, hantar motor anak kisah, orang kata punyalah susah motor besar. Tak, motor tu buat daily life pun. Daily life pula. Daily ride pun. okey. Tapi betul jugalah sebab orang cakap motor GS ni satu berat, satu lagi tinggi. So sebab tu orang rasa macam susah. Nak handle dia kononnya. So macam mana boleh sampai jadi daily ride tu? Tadi rendah. Dia pendek. Saya 1.6. Alah, saya pun terasa. Bab ketinggian tu dia pendek lah. Yang lain tu dia tak pendek sangat lah. Nampak lain sama panjang dengan exhaust. Dia tengok ada straight pipe kan. Dia Kalau aku tanya macam handle pun nak. okay, macam saya tinggi saya 164 cm lah. So motor saya dah pernah try bawa motor superbike, saya pernah try lah bukan own. Motor adventure bike lain, brand-brand lain macam ATM saya pernah bawa, orang punya lah. Tak sampai. Dan kita rasa macam nak berhenti tu jadi macam aku nak kena berhenti pula ni, sampai ke tak sampai kaki ni kat traffic light. So kita jadi takut lah bawa motor tu. Tapi untuk GS ni pula selain daripada suspension dia ada 3 mode which is rendah, auto dengan maksimum. Kalau pakai rendah sekalipun dia taklah terlampau rendah. Tapi bila kita because of dia punya motor tu sangat balance, kita pakai ujung jari pun boleh stable lagi motor tu berhenti kat traffic light. Certain motor tinggi yang saya bawa, saya jinjit pun kita rasa motor ni nak jatuh ke kiri ke nak jatuh ke kanan ke. Motor ni bila dia duduk dekat dia punya balance point dia, insya-Allah tak jatuh lah. Faham. Sebab saya pernah bawa Tiger Triumph 900 Rally Pro. Tu memang jatuh. Jatuh bodoh lah. Jatuh bodoh, break. Betul. Sebab nak dapat balance point untuk bike tu, setiap bike beza-beza kan. So mungkin sebab motor ni dia boxer engine dia mungkin lah, saya pun tak tahu technically macam mana bawah engine dia berat dekat bawah macam tu. So kita tak adalah rasa macam nak jatuh. Senang balance lah. Dan kalau berat ke atas kan benda tu senang nak jatuh. Saya rasa lah, saya tak tahu about technical lah. Tapi dari segi experience of riding, saya beli motor ni pada awal tahun ni. Awal tahun? Oh. Selepas 5 bulan je own motor, saya terus ride yang maksimumnya. Which is dah cover almost, dia bukan seluruh dunia, bukan separuh dunia, suku je kot. Suku. 22,000 km. Suku pun tak tahu sampai ke tak. Which is
ultimate lah untuk sebagai orang sangat yang beginner ni, newbie. Orang kata kau first time bawa motor besar, tak pernah travel jauh. Paling jauh kita pernah pergi Perlis je lah, kan? Kita bawa motor paling jauh. Yang pergi Thailand saya naik dengan orang. So pergi paling jauh Perlis. Paling jauh lepas Perlis London KL terus. Terus dah tu. So which is kalau ikut dari segi tak ada experience, tak pernah bawa motor, tak pernah ada ni, tapi sampai balik. Tapi memang Dia berbalik pada kadang individu juga, rider, dan juga berbalik kepada jentera Lah. So bukan kita nak promote tak guna, kita beli motor. Bukan sponsor, beli. So macam saya pula beza dengan Mat, experience saya tak banyak macam Mat, dan saya pun ni bila beli motor yang harga mahal ni, saya bukan promote sebab saya pakai ni, sebab satu saya beli duit saya lah. So kalau promote lebih, kalau tak bayar tak guna ke. Kalau dia tak bagi kat LAN, butah. Experience yang saya tak banyak. Dia contoh, apa benda pun kalau orang tak ada experience, dia first bawa, dia akan rasa tak selesa, tak guna. Benda mahal tak sebenarnya semua best. Betul lah. So mungkin pemilik Harley kat luar tengok, mungkin dia akan condemn motor GS. Mungkin dia tak pernah bawa. Tapi kalau siapa pernah rasa, yang saya tak pernah rasa Harley semua, first experience motor ni, dia yang penting comfort lah. Jalan jauh, so selesa. Sebelum saya pergi Perlis dengan Mat, saya seorang, first time saya ride solo balik kampung Penang. Balik One Kulim. day ride. Saya pergi pagi, bulan puasa tau. Saya balik, saya tengok mak saya buka puasa. Dalam pukul 10 saya balik ke seorang yang tak ada experience. So selamat satu, tapi saya tak rasa teruk. Orang kata kalau ride superbike Penat. Orang cakap penat sebab dia beban kat badan, letih. So naik JS ni tak rasa. okey. Kita kat Malaysia ni banyak orang beli motor sebab atas jalan lah. Jarang dengar cerita pasal off-road punya training ni. So macam mana training diorang sebenarnya? Basically Ada buat pusingan lapan lah? So dia banyak exercise lah. So training off-road ni bukannya cara macam mana nak bawa masuk dalam selut ke apa, tak. Sebab tak semua tempat selut dia sama lah. Tapi macam mana kita nak handle bike tu, macam mana kita nak buat betul-betul utilize motor ni, macam mana kita nak full turn dia, full lock turn, kita macam mana nak balance on the bike on slow riding. Semua benda tu lah, ilmu-ilmu tu kena belajar. Dia takkan boleh kita try lah macam ni, tak ada. Dia mesti ada dia punya basic dia, dia skill dia yang kita kena belajar daripada orang yang certified lah. Faham. Saya bersyukur sebab saya betul-betul belajar pada orang yang sangat tepat, iaitu saya punya basically semua panggil dia Sifu, Faizal Sukri. Dia certified BMW instructor, certified BMW marshal. Dia lah segala-galanya lah sesuai dia Sifu. Betul-betul. Faizal Sukri, saya rasa saya pernah dengar nama dia. Tak silap saya, dia dulu pun ada race juga kan? Dia kata Dia dia motorsports guy lah. Dia gila lah. Okey, cakap pasal motor lah. Abang Lan pun dah pakai GS untuk daily life. Fadli dah travel. Tapi tak semesti semua baik. Apa problem motor ni sebenarnya? Macam apa cabaran dengan motor ni yang kita boleh expect? Macam dia yang boleh expect nak bayar bulan-bulan. Itu benda yang number one lah. Benda tak boleh nak tu lah, terpaksa telan lah. Bab tu. Dan insurans dia of course lah. Insurans motor yang lebih daripada 100,000 ni Apa pun tak tahu. Kalau dari segi dia punya parts ke apa, tak ada. InsyaAllah tak ada. Motor ni tunggang terbalik ke, dia still berjalan. Ya, ada juga saya pernah dengar tipikal yang Orang. pemilik motor besar berkuasa besar ni, orang cakap BM tak boleh pakai. Saya dengar. Pernah dengar. Benar, ada bunyi-bunyi tu sebelum pakai. Orang cakap BM tak boleh pakai. Motor besar tak boleh pakai dia. Dia leceh lah elektronik. Tapi dia banyak model adventure bike. Tapi tak tahulah rasa saya Yang dah pakai. Tapi adventure bike GS tak ada isu. Jumpa lah setakat ni. Tak ada isu. Fadli travel semua pun tak ada setakat ni? Kita travel 22,500 km. Iyalah. Sepatutnya kita kena servis, timing dia ialah 10,000 mileage lah. Waktu 10,000 tu saya kena buat major servis dekat Kazakhstan waktu tu. Tapi sebabkan Kazakhstan ni ke Almaty tu tak banyak. Dia ada BMW servis lah. Kita kalau motor under warranty mesti kena servis kat BMW tempat dia lah. Tak boleh servis bawah pokok semua, tak boleh. So kita servis kat sana mungkin tak ramai orang pakai GS. So dia tak ada lah barang untuk buat major servis motor saya. So dia cuma buat minor service, tukar minyak hitam, tekan oil filter, sambung lagi jalan lagi sampai 22,000. So dah overdue tu sebenarnya. Tapi sampai je Malaysia, tak ada apa pun kat motor ni. Cuma tayar je lah along the way tu. Tapi balik tu kena buat major service balik lah. Tapi kira motor GS ni tahan lasak lah. Sangat lah. Sebab nama pun dia apa maksudnya Grande Australia apa benda. Maksud dia off-road. Dua purpose macam tu lah. So kalau orang kata beli GS jalan jauh, okey.
beli GS masuk hutan pun okey. Tapi kebiasaannya orang dengar, masuk off-road motor macam ni, 100,000. Kita dengar bila tak ada on, kita rasa macam, ya betul. Cuba kita on, takkan nak belasah motor ni. Belasah je. Asal je. Okey. Momen Fadli selama travel tu yang paling Fadli rasa akan ingat. So dia ada beberapa negara yang rasa macam best. Ada yang best, ada yang tak best, ada yang takut, semua ada lah. So basically kenangan yang tak boleh lupa ialah dekat Kyrgyzstan kot. Kyrgyzstan. Waktu tu that day kita sepatutnya ride lebih kurang 600 km kot. Tapi kita punya route leader kata kita ada jumpa jalan lain lah. Shortcut jadi 350 je. Tapi kita akan lalu off-road yang tak tahu berapa distance. Sebab kita tak pakai Waze, kita tak pakai Google Map. Kita betul-betul pakai GPS Garmin pada BMW punya je. Garmin tu lah. Navigator tu. Dia takkan bagi tahu kita off-road banyak mana, bukan macam dekat Waze. So kita lalu off-road. Rupanya off-road tu 180 km. So kita masuk off-road tu, masuk jalan tu pukul 8.30 pagi yang tu, 12 malam baru keluar. 12 malam 12 malam. Tapi banyaklah insiden berlaku dalam perjalanan tu kan. Macam tayar bocor tu, itu salah pemilihan tayar lah sebenarnya. Kita duk pakai brand, kita boleh cakap je brand apa-apa kan? Boleh, tak ada masalah. Waktu tu kita pakai tayar Pirelli STR. So that tayar, kita tak pernah tanya feedback orang pun, okey tak pakai tayar ni. Sebab tayar tu 50-50, 50 road, 50 off-road. So basically dia tebal lah. Dan dia tak boleh laju sangat, tapi dia akan tahan lama sikit lah. Tapi sebenarnya tak, tayar tu tak boleh pergi dekat kawasan yang batu tajam-tajam. Bocor. Kalau off-road dekat kita sini banyak selut. Okey. Yang dekat Kyrgyzstan ni pula, dekat gunung-gunung dia banyak batu sharp stone tu. So tayar senang sangat bocor. So masalah bocor kita sampai menyebabkan 180 km tu sampai 12 malam lah baru keluar. Itu satu part. Yang lain lagi dekat China lah. China kita kena ride jalan yang straight, yang tak nampak ujung dia beratus-ratus kilometer. Tidur ke apa tu, ngantuk tu ialah musuh utama lah, ngantuk. Pernah sambil ride tu. Saya tak pernah ride jauh. First day kita ride daripada London pergi ke Paris. Yang kita kena naik ferry. So kita daripada London sampai ke port Dover tu, and then kita naik ferry, 8.30 malam baru kita cross belah sana darat. Daripada cross sana darat nak pergi ke Paris 300 km. Jauh lah, memang jauh. First day ride ni. Cakap aku nak habis selama 2 bulan lebih ni. First day pun dah hadap macam ni. Punyalah mengantuk sampai 3 kali micro sleep. 3 kali? Rezeki tak mampus lah waktu tu kan. Sebab dia macam, atas motor? 3 kali. So cakap, lepas tu bagi tahulah kat dia orang semua dah experience kan. Cakap dia tak boleh macam ni Mat. So tapi, rezeki juga first day tu je yang mengantuk sampai tertidur. The rest sampai KL tak ada pula. Ngantuk je. Tu sambil ride micro sleep tu benda biasa ke kalau pergi long distance? Dia, sebab saya tak biasa kot. Tapi maksudnya macam, memang untuk siapa-siapa first timer akan terjadi. Akan berlaku lah. First timer je kot. Kalau Orang dah bawa pun akan rasa. sangat rasa mungkin benda tu akan berlaku kot. Akan berlaku. Walaupun view kiri kanan cantik, tapi dia datang ngantuk dia tu. Sebab saya rasa saya paling newbie lah kat dalam team tu. So bila saya ngantuk, saya rasa takut nak cakap, bang berhenti bang, saya ngantuk sangat. Faham? Orang cakap, berhenti aku ngantuk. Macam saya macam, tak apa aku tahan. Which is benda tu tak boleh. Sampai sana dia cakap tak boleh Mat. Bila ngantuk bagi tahu kita berhenti. Sebab bahaya kalau seorang je jadi apa-apa, semua pun terbabit dah. So benda-benda macam tu lah. Benda macam tu memang tak ada macam dia bagi macam minum kopi je untuk elak tak jalan. Tapi ubat dia ialah makan asam. Asam Hilang kan. Tapi sebab saya tak makan asam, saya ngantuk lah. Tapi kalau dah ngantuk sangat, bagi asam ke telan tonggas ke apa pun tak boleh. Bagi nasi kandar lagi ngantuk. Tertidur tu. Selain daripada GS, kita tahu Abang Fadli dalam sukan pemotoran dah lama. Abang Lan pun dah start dalam pemotoran. Dia tengah hot cake sekarang. And siapa main motor, of course tengok sukan pemotoran, betul tak? Betul. So macam mana sukan pemotoran kita di Malaysia ni? Lan dua cerita lah. Apa tu? On apa? Overall, kalau Abang Lan tengok. Dia okey, pemotoran di Malaysia
nak kata terlalu berkembang, saya rasa ada perkembangan dia. Tapi ni on talent ke apa? Kalau on talent pada saya, kalau on talent je lah. Saya tak condemn kita punya rider tak. Dia mungkin talent kita ni boleh pergi jauh, tapi mungkin direction daripada awal. Saya tak kata FIM MotoGP tu bagus. Dia banyak lagi kan komuniti. Cup Prix pun ada. So platform tu dah ada. Tapi on talent kita, bakat ni kadang saya rasa mungkin badan-badan di sebalik lah. Dia macam saya kata, okey lah, macam rider kita ada talent. So macam mana kita nak bawa, kalau cakap on talent nak pergi jauh MotoGP ke apa, saya rasa mindset talent kita daripada kecil pun, saya rasa circle support system, tak kira parents ke, coach ke, tim-tim Cup Prix ke, tim-tim ZK ke, tim-tim FIM MotoGP, kena betulkan mindset rider daripada awal supaya diorang ada big Ambition. punya mission dan ada jiwa besar nak jadi MotoGP. Kita tak nak 1 tahun dah masuk Moto3 dan 1 tahun kita masuk MotoGP kita hilang. Menurut saya lah. So, Tak sustain. saya nak sangat on talent side kita boleh sustain yang lama. Memang bukan senang tau. Nak create langkah, tu, nak nak pergi masuk sana. step by step, even nak masuk Cup Prix pun bukan senang, nak masuk Asian Road Race pun bukan senang. Tapi bila once dah level Sampai. up, paling tinggi dah masuk world ke apa semua, Moto Series apa, Moto2 ke apa, jangan just sekejap. Kita harap kita ada talent yang boleh sustain lama lah. Saya rasa lah. Betul lah tu. Itulah. Stay tuned for scenes from our next episode.